Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sayang dari Cikgu Alia. Jumpa lagi kita dalam video kali ini. Ini merupakan video penerangan berkaitan Unit 7 Indahnya Dasar Laut bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual tahun 4. Jom kita teruskan. Pengenalan Unit 7 Indahnya Dasar Laut. Bidang menggambar, aktiviti membuat cetakan, teknik cetakan timbul kolograf. Tajuk cetak cantik. Apa itu cetakan? Cetakan ialah proses pemindahan imej daripada blok cetakan berdakwat ke atas suatu permukaan lain seperti kertas dan kain. Terdapat pelbagai teknik cetakan seperti teknik timbulan, teknik benaman dan teknik saring sutera. Teknik-teknik cetakan. Kamu boleh rujuk buku teks PSV kamu muka surat 64. Terdapat 3 jenis teknik cetakan yang ditunjukkan. Pertama, teknik timbulan. Kedua, teknik benaman. Dan ketiga, teknik saring sutera. Gambar-gambar ini menunjukkan alatan yang digunakan bagi menjalankan teknik-teknik tersebut. Cetakan timbulan atau relief merupakan proses membuat cetakan dengan meletakkan dakwat atau warna pada permukaan tapak cetakan yang biasanya terdiri daripada blok kayu atau lino. Hasil permukaan acuan merupakan imej yang terhasil di permukaan kertas. Contoh cetakan jenis ini ialah cetakan kayu, cetakan lino, cetakan kolograf dan cetakan collage. Namun bagi PSV tahun 4 projek unit 7, kita akan melihat cetakan kolograf sahaja ya. Apa itu kolograf? Perkataan ini berasal dari perkataan Yunani kol atau kola yang bermaksud gam dan graf yang bermaksud aktiviti menggambar. Kolograf juga merupakan proses pembuatan cetakan yang diperkenalkan oleh Glenn Arps pada tahun 1955. Melalui perkongsian yang cikgu sampaikan sebentar tadi, maka kita ketahui bahawa teknik kolograf ialah salah satu teknik cetakan timbulan. Mari kita lihat eksplorasi cetakan. Cetak dan lihat. Paparan menunjukkan bagaimana olahan dari bahan buatan manusia yang digunakan dapat menghasilkan jenis garisan dan rupa pada hasil cetakan. A. Dengan menggunakan kad busa dijadikan blok cetakan berupa setangkai daun, maka akan menghasilkan rupa cetakan setangkai daun. B. Dengan menggunakan bahan tali kasut dijadikan blok cetakan berupa garisan melingkar atau berpusar, maka akan menghasilkan cetakan garisan tersebut dalam rupa mengembang kerana sifat tali yang menyerap cecair warna poster apabila diberikan tekanan ketika proses cetakan dilakukan. C. Dengan menggunakan gegelung getah dan dijadikan blok cetakan yang disusun dengan mengaplikasikan garisan berpancar dan rupa bulat atau rupa asal getah tersebut, maka akan menghasilkan cetakan yang berupa seperti potongan buah kiwi. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 65. Seterusnya, kita lihat pula eksplorasi cetakan pada bahan semula jadi. A. Dengan menggunakan daun mangga akan menghasilkan blok cetakan yang rupanya tirus kerana dipengaruhi oleh sifat rupa daun mangga tersebut. Dan apabila disapukan warna poster, warna tidak dapat membasahi keseluruhan daun kerana permukaan daun mangga seakan berminyak. Maka apabila dicetak, ia akan menghasilkan rupa yang tirus
serta menghasilkan banyak garisan berselirat kerana dipengaruhi oleh urat-urat yang terdapat pada permukaan daun yang digunakan tadi. B. Dengan menggunakan ranting pokok ru pula dan disusun serta dijadikan blok cetakan, maka akan menghasilkan garisan tebal yang jelas dan garisan nipis yang samar. Ini dipengaruhi oleh ketebalan ranting dan daun pokok ru yang berbeza saiz dan ketebalan, maka menghasilkan kesan yang berbeza apabila diberikan tekanan yang sama ketika proses mencetak dilakukan. C. Dengan menggunakan bunga raya dalam posisi pandangan sisi dan dijadikan blok cetakan akan menghasilkan rupa bunga raya dan menghasilkan garisan yang tebal dan halus kerana sifat bunga raya yang melekatkan warna poster pada kelopak badannya. Dan kerana sifat bunga raya itu sendiri yang lembut dan nipis, maka ketika proses menghasilkan cetakan dilakukan, ia dapat memberikan kesan cetakan yang maksima. Oleh itu, melalui eksplorasi cetakan tadi, maka dapatlah cikgu simpulkan bahawa bahan yang berbeza ketebalan akan mengurangkan kesan cetakan terhadap bahan nipis yang digunakan pada blok cetakan. Dan sekiranya bahan yang sama ketebalan digunakan, bahan yang lembut akan memberikan kesan cetakan yang lebih baik berbanding bahan yang keras. Seterusnya, mari kita lihat alat dan bahan yang diperlukan dalam projek kali ini. Kita perlukan kad keras, kertas cetakan, kertas gelugur, kad busar, penggelek cat, alat penggelek, sudu, tali tebal, span, daun, gunting, gam dan cat poster. Cetak cantik. Mari hasilkan cetakan teknik kolograf. Terdapat dua proses dalam cetakan teknik kolograf, iaitu proses penyediaan blok cetakan dan proses mencetak. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 66. Proses 1. Penyediaan blok cetakan. Pertama, lakar gambar hidupan laut pada kad keras. Kedua, lakar rupa pada bahan yang berbeza-beza dan guntingkannya. Ketiga, gamkan kesemua rupa hidupan laut pada kad keras. Sekarang, blok cetakan kita telah terhasil. Tips bagi proses 1 penyediaan blok cetakan. Maklumat ini terdapat dalam buku teks kamu muka surat 66. Pastikan bahan tampalan mempunyai ketebalan yang hampir sama supaya cetakan jelas. Murid-murid seterusnya boleh lihat mengapakah tali kasut digunakan untuk mendapatkan rupa batu karang. Nanti cikgu akan jelaskan ya. Dan kita lihat di bawah lagi, harmoni terdapat pada ulangan garisan ombak, ritma dan pergerakan terdapat pada tampalan tali tebal berupa sotong. Ini merupakan prinsip rekaan ya murid-murid. Seterusnya kita lihat proses 2, mencetak. Pertama, bancuh dan ratakan cat poster di atas alas penggelek. Kedua, warnakan blok cetakan. Ketiga, letakkan kertas di atas blok cetakan. Tekan dengan tangan atau belakang sudu. Keempat, angkat kertas perlahan-lahan. Tahniah, cetakan kolograf kamu sudah boleh dibingkaikan. Tips, kamu boleh menggunakan alatan lain yang berbentuk silinder untuk menggantikan penggelek. Di sini, cikgu tunjukkan maklumat di bahagian bawah bingkai karya kamu. Tajuk, tahun, pelukis, media dan kelas. Ini pula cikgu tunjukkan bagaimana blok cetakan dan hasil cetakan kolograf. Murid-murid boleh lihat dan bandingkan.
Ini pula cikgu tunjukkan bahasa seni visual yang terdapat dalam contoh karya yang ditunjukkan dalam buku teks kamu muka surat 66. Terdapat unsur seni dan prinsip rekaan. Unsur seni yang terdapat dalam karya adalah rupa, jalinan dan garisan. Manakala prinsip rekaan yang terdapat dalam karya adalah harmoni, ritma dan pergerakan. Okey, kita lihat dulu bahagian rupa. Kita dapat kenal pasti ia ada pada badan obor-obor, udara dan badan ikan paus serta rupa tapak Sulaiman. Jalinan pula akan terhasil pada cetakan batu karang yang menggunakan tali sekiranya kamu menggunakan warna dalam keadaan sedikit kering. Dan garisan pula kita dapat hasilkan pada badan gurita, kaki obor-obor, rumpai dan juga siput. Manakala ombak pula akan menghasilkan prinsip rekaan harmoni dan ritma dan pergerakan kita akan dapat lihat pada kaki kurita. Baiklah murid-murid, ini pula merupakan tugasan kamu bagi minggu ini. 2 perkara sahaja. Pertama, sediakan alat dan bahan yang akan kita perlukan nanti. Kedua, sediakan lakaran gambar hidupan laut pada kad keras atau cardboard untuk menghasilkan blok cetakan ya. Murid-murid, sekian sahaja penerangan cikgu untuk unit 7 Indahnya Dasar Laut bagi video kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam video tutorialnya pula nanti. Sekian, terima kasih. Sekiranya murid-murid mempunyai sebarang persoalan berkaitan tajuk ini, sila berhubung terus dengan guru PSB kelas kamu masing-masing ya. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.